Okay, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, jadi ini saya nak update forecasting analisis dekat korang. Alright. So, kita bermula dengan weekly sama macam semalam. Alright, sebab minggu ni dia belum lagi closing. Dan hari ni hari Rabu, kita ada lagi 3 hari untuk weekly ni closing lah. Alright, dan weekly kita nak recap yang dia buat by sebagai lawan arah. Okay, candlestick ni lawan arah, ni pun sama lawan arah. Kedua-duanya hint yang dia nak turun ke bawah dan adanya resistance yang strong untuk dia turun ke bawah. Alright, so weekly dia dah bagi tahu kita ada possibility yang dia nak turun, but tak confirm lagi. Sebab apa? Sebab lawan arah ni masih lagi equal to BO sebagai buy. Okay, so kita akan pergi dekat daily punya time frame. So dekat daily punya time frame, apa yang kita dapat lihat kat sini? Okay, apa yang kita nak semalam? Yang kita nak semalam adalah dekat goal ni. Okay, pada waktu itu dia buat kat kita sell sebagai candlestick ini, sell sebagai follow arah daily, betul tak? Okay, untuk dia turun ke bawah. Okay, so dan dia tak berjaya untuk turun ke bawah. Okay, dan dia buat satu lagi candlestick daily buy sebagai follow arah. Right? So bila macam ni, apa yang kita nak? Okay, so daily pada forecasting analisis kita yang lepas, kita nak expect dia untuk dia turun. Sekejap. Okay, right. So kat sini, okay, so kat sini kita nak expect dia melakukan penurunan sampai di area 50%. Alright. So kita nak dia turun sampai di area 50% untuk melakukan pullback naik ke atas. Right. Dan lebih cantik adalah dekat point 65 dan 75% lah, untuk dia pullback terus melakukan kenaikan ke atas. Tapi kita tengok kat sini, daily dia tak nak pun pullback dan dia melakukan sideways. Dan biasanya kalau korang perasan, goal ni biasanya dia buat macam ni untuk naik lagi ke atas. Right, tanpa ada pullback kan. But ini adalah analisis kita. So kat sini adalah masih lagi point possibility untuk dia naik ke atas. Right, sebab apa? Sebab dekat sini adalah sell sebagai follow arah yang dah dipecahkan oleh buy sebagai follow arah. So position untuk bar dekat 65 dan 75% ini adalah tempat yang strong untuk dia naik ke atas lah kalau dia pullback. Dan risk kita adalah dekat bawah lower shadow H4 buy sebagai follow arah ni pada waktu itu. Ni pada waktu itu But kita masih lagi boleh pakai marking ini. Sebab apa? Sebab dekat sini walaupun direction dia dah pun berubah, okay, dan dia dah pun daily ni buat buy sebagai lawan arah. Okay, yang ni kan, dia buat buy sebagai lawan arah. Tetapi dekat sini kita kena ingat masih lagi engulfing buy, BO sebagai buy, dan ada possibility untuk dia naik ke atas. Right? So apa yang kita nak tengok sekarang ni? Direction pun dah bagi kita daily buy sebagai lawan arah dan hint untuk turun ke bawah. Right? So kita boleh tengok kat sini adalah dekat H4. Right? Dan kalau kita tengok dekat belakang-belakang ni daily pun, okay, daily pun sama. Okay, macam weekly tadi, adanya resistance yang strong dan ada possibility yang dia boleh turun ke bawah lah. Right? So kita akan tengok dekat H4. Apa yang H4 boleh bantu bagi kita hint sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. So okay, kita padam, jadi kita letak balik. So dekat H4 yang dia buat kat kita apa? So pada semalam, okay, dia bagi kita sell sebagai follow arah, betul tak? Saya bagi tahu korang, sell sebagai follow arah ni dia dah pun melakukan penurunan. Okay, dan dia buat sideways dekat kita, kan? Dia buat sideways. So bila sideways macam ni, okay,
The undecided ni maksudnya apa? Maksudnya kita tak ada decision yang strong untuk position yang kita ambil. Right? So kita nak tunggu apa? Kita akan tunggu satu breakout. Okay? Lagi cantik breakout direction ataupun breakout dalam area sideway ni. So kita tahu, okay, dan saya pun beritahu korang, kita nak sekali lagi dia buat H4 sell sebagai follow arah. Okay, untuk bagi kita hint yang dia mampu untuk turun ke bawah. Alright, tetapi dia tak berjaya. Okay, yang ni pun dia tak berjaya untuk turun. Yang ni pun sama, tak mampu untuk buat sell sebagai follow arah. Ni pun sama. Yang ni dia tak sampai dan dia naik ke atas. Alright, so kenapa dia boleh naik ke atas kat sini? Ni kita kena tengok dekat dalam sideway ni lah. Dalam sideway ni kalau kita tengok, okay, ada tak satu breakout sebagai sell? Okay, so jom kita tengok. Kita tengok ada tak breakout sebagai sell. Kalau mengikut arah direction sell sebagai follow arah pada waktu itu. Dan yang ni pun tak ada breakout sebagai sell. Lower shadow kat sini tak ada. Ni pun sama tak ada. Ni pun sama tak ada. Okay, ni pun sama tak ada. Alright, so bila jadi situasi macam ni, okay, hanya ada apa kat sini kita tengok? Hanya ada breakout sebagai buy. Okay, nampak tak? Breakout sebagai buy untuk bagi kita hint yang dia nak naik ke atas. Dan price ni pun naik ke atas dan melakukan satu decision yang baru, iaitu H4 buy sebagai follow arah. Okay, maksudnya dia dah dipecahkan lah sell sebagai follow arah ni. Maksudnya setup sell ni pun dah pun fail. Dan dalam area ni pun tak ada satu pun breakout sebagai sell yang boleh bagi kita hint yang dia nak turun ke bawah. Okay, so yang kita boleh tengok dekat H4 ni, H4 dah bagi kita satu direction yang baru, iaitu H4 buy sebagai follow arah. Okay, so H4 buy sebagai follow arah ni adalah dia bagi tahu kita yang dia mampu untuk naik lagi ke atas. Right. So apa yang kita boleh prepare? So kita boleh prepare adalah kita boleh tarik Fibo daripada atas sampai ke bawah. So possibility yang dia mampu untuk melakukan pullback adalah dekat 0.50% untuk medium lah. Okay, ini adalah tempat point pullback untuk high risk. Okay, ni dia dah pun cuba pullback untuk naik ke atas. Alright, dan ini adalah tempat yang low risk 65 dan 75% untuk dia naik ke atas. Okay, so kalau kita tengok keseluruhan dia, weekly bagi tahu kita buy sebagai lawan arah, dan daily bagi tahu kita buy sebagai lawan arah juga. H4 bagi tahu kita buy sebagai follow arah. So kita tengok ketiga-tiga direction ini, weekly, daily bagi tahu kita yang dia nak turun. Okay, H4 dia buat direction yang baru untuk dia naik ke atas. Okay, so persoalan dekat sini, kalau kita nak mengambil position sebagai buy, risk kita masih lagi akan stick dekat lower shadow H4 buy sebagai follow arah ni lah, untuk mengambil position sebagai buy, especially dalam 0.50%, 65 dan 75. Okay, so sekarang ni apa-apa pun kalau korang nak mengambil position sebagai buy, risk tetap sama di lower shadow H4 ni lah. Okay, tetapi kita kena ingat yang weekly dan daily ni dah bagi kita hint yang dia nak turun ke bawah. Alright, so kalau dia betul nak respect weekly dan daily punya hint awal direction, bagi dia breakout buy sebagai follow arah ni. Okay, breakout sebagai sell. Okay, sell sebagai follow arah untuk dia turun ke bawah. Okay, tu lagi cantik lah. Sebab apa tau? Sebab dekat sini kita nampak, okay, sebab dekat sini kita nampak dari sini sini pun buy sebagai follow arah dan dia buat satu breakout sideway ni. Okay, so kalau dia breakout sebagai sell, lagi sekali, okay, possibility untuk dia turun tu sangat tinggi. Okay, jadi apa-apa pun, kalau nak mengambil posisi sebagai buy, risk adalah dekat lower shadow H4 buy sebagai follow arah ni.
Okay. Dan kalau nak buy, kita nak kalau nak mengambil kalau dia buat breakout sebagai sell, kita akan mengambil dan kita akan expect dia akan melakukan penurunan dekat 0.50% daily lah. Dan kita tahu daily ni sangat-sangatlah jauh untuk dia turun. Kalau dia mampu melakukan penurunan, dia breakout dekat sini lah at least almost 240 pip lagi perjalanan dia. Kalau dia nak turun pun daripada price semasa, almost 320 pip untuk dia turun ke bawah. Okay. Tetapi kat sini yang kita nampak hanyalah satu confirmation breakout sebagai buy untuk dia naik lagi ke atas, dan berkemungkinan takkan ada pullback. Kalau nak ada pullback, dia kena breakout sebagai sell dahulu. Dan lebih cantik adalah sell sebagai follower. Okay. So macam semalam pun, okay, sell sebagai follower ni, dia bukan tak bagi kita bukan tak bagi kita sell, dia bagi je kita sekali lagi, and then dia cuba untuk melakukan penurunan sekali lagi kan. Okay, dia cuba untuk turun sekali lagi, dan candlestick ni dia cuba untuk buat sell sebagai follower sekali lagi, tetapi tak berjaya. Okay, dia tak berjaya buat sell sebagai follower, dan dia naik kembali ke atas. Okay, so kalau dia buat sell sebagai follower macam ni, ini actually dah cantik dah. Kalau dia buat macam ni memang dah sangat cantik structure dia untuk dia turun ke bawah, tapi dia tak mampu buat, dan dia breakout di atas high shadow. So kita tengok apa yang market bagi, kita ambil. Okay, kita follow the market lah. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk forecasting analysis ni. Hopefully korang clear dan jelas. Okay, apa yang kita perlu prepare dalam market gold ini. So jangan lupa komen, like dan subscribe. Itu saja, sekian, terima kasih, Assalamualaikum.